Kementerian Sumber Manusia, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Khairazman bin Muhammad Anwar, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Pengarah Aktek Kulim Encik Zulkifli bin Omar, Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan serta para jemputan masuk ke Dewan Kuliah Utama. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menghormati dan bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan seterusnya lagu rasmi Jabatan Tenaga Manusia. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Baru dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Amir bin Omar, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Yang berbahagia Datuk Muhammad Khairazman bin Muhammad Anwar, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, Yang Berusaha Encik Zulkifli bin Omar, Pengarah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Aktek Kulim, Yang Berusaha Tuan T.S. Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Pengerusi ILJTM Wilayah Utara merangkap Pengarah JMTI, Yang Berusaha Encik Mat Setia bin Mat Raji, Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Jabatan Tenaga Manusia, Yang Berusaha Puan Nur Asmahan binti Osman, Wakil daripada Talent Corp Malaysia Berhad, Yang Berusaha Puan Nur Akmal Hayati binti Muhammad Jaafar, Wakil daripada Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Yang Berusaha Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Kedah merangkap YDP Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kedah. Seterusnya, pengarah-pengarah dan wakil ILJTM Wilayah Utara, wakil-wakil dari Jabatan dan Agensi KSM Negeri Kedah, wakil-wakil industri, wakil-wakil komuniti, pegawai dan pensyarah Aktek Kulim, para jemputan, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Amir bin Omar kerana sudi hadir ke Majlis Perasmian Penutup Hari Terbuka Aktek Kulim dan sesi dialog bersama wakil-wakil industri. Untuk makluman para hadirin, terdapat dua objektif penganjuran Hari Terbuka Aktek Kulim 2019. Objektif yang pertama adalah mempromosikan Aktek Kulim sebagai pusat bertauliah TVET kepada pelajar-pelajar sekolah, guru-guru, pekerja-pekerja dan majikan industri serta komuniti setempat. Objektif yang kedua adalah membina jalinan hubungan antara institusi latihan, Jabatan Tenaga Manusia dengan majikan-majikan industri. Bagi memohon keberkatan majlis pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Ustaz Nur Arif bin Abdul Razak untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأرودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمع توكلي عليك وأحيها بمعرفتك وأمشها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan majlis perasmian penutup program Hari Terbuka Airtel Kulim 2019, pada hari ini kami memohon inayah dan taufikmu. Berikanlah kelancaran dalam majlis ini, kurniakanlah kebaikan dan kerahmatan dalam majlis yang mulia ini. Ya Allah, kurniakanlah juga kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari para pendidik yang kami kasihi. Kami memohon dengan kudrat dan iradahmu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan, serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, para pendidik kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti membangunkan umat, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpah rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma khtimna bisil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Emas tempahan buatmu puteri, busana indah buat tempawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Khair Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, untuk menyampaikan kata alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis. Yang bahagia Datuk Amir bin Omar, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Yang Berusaha Encik Zulkifli bin Omar, Pengarah Airtel Kulim, Yang Berusaha Encik Kamal Zaman Ali, Pengarah Pengurusi Wilayah Zon Utara ni, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kementerian Sumber Manusia di Kedah, Pengarah-pengarah IJTM Wilayah Utara, Dewan Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul di atas limpah kurnia kerana untuk kita bersama-sama meraihkan ataupun menyambut Hari Terbuka Airtel Kulim 2019 dan juga sesi dialog bersama industri. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua jemputan yang sudi hadir pada hari ini, dan terutama pada Yang Bahagia Datuk Amir. Saya dipahamkan ini adalah merupakan lawatan KSU pertama ke Airtel Kulim lah. Dan ini kita perlu merakamkan ucapan terima kasih kepada beliau kerana walaupun jadual beliau padat, tapi pada hari Minggu ni beliau dapat meluangkan masa lah ke Airtel Kulim ni lah, yang jauh. Saya ingat bahawa berdekatan dengan Kulim High Tech, tapi lebih kurang 28 km dipahamkan daripada ni. Okay.
objektif utama penganjuran Hari Terbuka Aktek Kulim adalah untuk mempromosikan Aktek Kulim sebagai pusat latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET kepada pelajar-pelajar sekolah, pekerja-pekerja industri, majikan-majikan industri serta komuniti setempat berkenaan peluang latihan kemahiran yang ditawarkan di Aktek Kulim lah. Dan untuk makluman semua, saya juga mengambil kesempatan bukan saja untuk mempromosikan Aktek Kulim, tapi kita mengambil kesempatan untuk mempromosikan bahawa untuk zon utara ni, sebenarnya untuk ILJTM ada 32 di seluruh negara lah. Kan kita bagi kepada 5 zon. Tapi untuk zon utara ni, untuk Aktek ni kita ada 3 lah. Kita ada sebenarnya 3. Aktek Kulim satunya, Aktek Taiping, dan satu special sikit, dia tak ada Aktek, dia Japan Malaysia Technical Institute lah. Jadi kalau kita lihat dari segi 32 institut ni, negeri yang paling banyak sekali mempunyai IIJTM ataupun Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ialah Pulau Pinang. Ada 4 semuanya. Dia ada Japan Malaysia Technical Institute, ada ILP Perai, ada ILP Arbo Gempile. Nama tu lain sikit lah, Arbo Gempile ataupun ILP di Bung Tebal, dan juga ada ILP Kuala Batas lah. Dan negeri kedua yang akan menjadi sama bilangan jumlah IIJTM kelak ialah di Sarawak, di mana kita untuk makluman semua, ILP Serian di dalam pembinaan, dan kalau siap maknanya di Sarawak juga akan ada 4 Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia lah. Jadi saya dimaklumkan bahawa untuk aktiviti pada hari ini ada 2 komponen lah. Satunya ada komponen segmen promosi TVET, dan juga saya lihat ada projek-projek inovasi, dan keduanya lah acara sukan dan santai TVET Run 7 km lah, yang saya rasakan dibuka kepada penyertaan mereka yang berada di sekeliling kawasan ni lah. Tapi saya agak kecewa sebab saya tak tengok pun pengarah dan juga pengajar di Aktek Kulim ni berlemuh juga kan. Ya, tak ada nampak sihat ya, maknanya tidak terlibat dalam aktiviti ni lah. Tapi lain kali kalau adakan Aktek Run 7 km ni, maka digalakkan mereka menyertai lah, untuk maknanya untuk tujuan kesihatan. Okey, seminar TVET dan sesi lautan ke bengkel melibatkan pelajar-pelajar sekolah, pekerja-pekerja industri dan masyarakat setempat juga diadakan hari ini sebagai platform untuk memperkenalkan kursus-kursus yang dijalankan dan kebudayaan latihan yang terdapat di Aktek Kulim lah. Tadi KSU ada mengatakan bahawa perlunya dilihat penambahbaikan, sama ada perlu dikaji semula akan kursus-kursus yang ditawarkan, supaya kita akan dapat melihat bahawa diperbagaikanlah, tidak adanya macam persamaan yang begitu banyak di antara satu kursus dengan kursus yang ditawarkan oleh pusat latihan IJTM yang lain lah. Maknanya diperbagaikan, dan paling pentinglah kita ingin melihat bahawa kursus-kursus yang ditawarkan kelak itu akan memenuhi apa yang diperlukan oleh industri, oleh masyarakat setempat. Kita tidak mahu lagi bahawa IJTM menawarkan kursus-kursus yang mana dikatakan syok sendirilah. Kita mesti berubah mengikut arus perubahan zaman. Okey. Jadi adalah menjadi hasrat Jabatan Tenaga Manusia untuk melahirkan graduan yang bukan saja cemerlang dan bidang TVET, malah mereka turut mempunyai kualiti kemahiran insaniah dan sasiah diri yang terbaik. Kita lihat bahawa bila kita katakan TVET ni, kita bukan saja bertujuan untuk melahirkan pekerja-pekerja yang mahir, di mana kita lihat bahawa kita ingin menyasarkan Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran mencapai peratusan 35% dalam tahun 2020. Tapi apa yang kita lihat bahawa perbezaan laluan TVET dan juga akademik biasa adalah sedikit dia punya kelainannya. Apa kita lihat bahawa keistimewaan untuk TVET ni lah penekanan kepada produk-produk inovasi. Ini paling penting. Kerana laluan akademik selalunya cuma akan melahirkan dari segi teori, tapi dari segi praktikalnya kita ataupun kemahirannya, itulah tumpuan utama ataupun fokus utama kepada bidang TVET. Jadi yang paling pentinglah bidang TVET, kita sekarang ni sudah berusaha untuk memberikan satu penjenamaan kepada bidang TVET. Bukan lagi bidang TVET dilihat sebagai satu alternatif, sepatutnya dia dah menjadikan bidang pilihan utama lah, ataupun bidang pilihan yang sama nilai dengan di bidang akademik. Itu yang paling yang kita akan usahakan. Pada hari ini kita berpeluang untuk mengadakan sesi dialog bersama industri sebagai manifestasi kesungguhan JTM untuk berdamping dengan pihak industri di wilayah utara, amnya dan di Kedah khususnya. Inilah
sesi dialog bersama industri ini adalah atas permintaan yang bagi KSU lah. Sebabkan kita ingin menyediakan satu platform, mengadakan kolaborasi dengan pihak industri lah, dan inilah peluang terbaik ataupun platform bagi KSU sendiri untuk bertemu dengan pemain-pemain industri di persekitaran Kulim ni lah. Besarlah harapan saya agar Aktek Kulim dan juga institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia yang lain dapat bekerjasama secara aktif dengan pihak industri agar keperluan dan jurang antara institusi dan industri dapat dikurangkan. Kita tidak mahu nanti, sebab selalunya Institut Latihan Kemahiran Awam akan dikatakan bahawa mengeluarkan graduan yang tidak memenuhi syarat industri. Kita ingin kalau boleh mengurangkan, sebab kan selalu adalah tidak mungkin untuk kita dapat memenuhi kehendak industri secara peratus. Tapi kalau boleh kita ingin meminimalkanlah, kita kata lompong-lompong dari segi kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri. Dan ingin saya berkongsi bahawa pada tahun ini kita telah pun, contohnya dari segi aspek kerjasama industri, kita telah pun menandatangani satu MOU yang melibatkan kerjasama kita dengan pihak PSMB dan juga dengan pihak syarikat First Solar Sdn Bhd yang saya rasa beroperasi di Kulim High Tech. Ini adalah untuk mempersijilkan diploma kemahiran Malaysia dalam bidang teknologi mekatronik dan juga teknologi elektronik. Dan sasaran yang dikendaki oleh pihak First Solar ialah untuk seramai 500 pekerja, tetapi bagi kumpulan pertama adalah seramai 125 orang. Jadi kita memohon supaya inisiatif ini bukan sahaja dimulakan ataupun dilaksanakan oleh First Solar, tapi juga oleh pemain-pemain industri di persekitaran Kulim High Tech dan juga di daerah Kulim ni lah, supaya kita ambil peluang, contohnya dari segi aspek Recognition of Prior Experiential Learning ataupun RPEL, di mana pengecualian boleh diberikan kepada pekerja-pekerja ini mengambil kira akan pengalaman yang mereka perolehi ataupun kutip daripada semasa mereka bekerja di industri. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Kerja dan individu-individu yang telah menjayakan program Hari Terbuka Aktek Kulim 2019 dan sesi dialog bersama industri pada kali ini. Saya ucapkan selamat mengeksplorasi, ini ayat baru ni, mengeksplorasi bakat kepada yang menyertai pertandingan pada hari ini dan kepada pelajar yang menjadikan bidang TVET sebagai pilihan anda. Syabas dan teruskan usaha anda agar impian negara untuk melahirkan tenaga kerja berkembangan tinggi dapat dicapai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada yang berbahagia Datuk Muhammad Khairul Razman di atas ucapan kata aluan itu tadi. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang jerami, tampillah tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Justru itu, majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Datuk Amir bin Omar, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, bagi menyampaikan ucapan dan amanat beliau kepada semua hadirin sekaligus merasmikan majlis perasmian penutup program Hari Terbuka Aktek Kulim 2019. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, dah tengah hari dah ni. Yang berbahagia Datuk Muhammad Khairul Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, Yang Berusaha Encik Zulkifli bin Omar, Pengarah Aktek Kulim, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kementerian Sumber Manusia Negeri Kedah, Pengarah-pengarah LJTM Wilayah Utara, Wakil daripada Ministry of Economic Affairs, Sekretariat Kulim Industrial Tenants Association atau kita, ahli-ahli Kulim Industrial Tenants Association kita, seterusnya ahli-ahli Dewan Perniagaan Kedah, ahli-ahli Jawatankuasa Community Aktek Kulim, pelajar-pelajar Aktek Kulim, yang dikasihi pelajar-pelajar Aktek Kulim dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ektek Kulim Jabatan Tenaga Manusia atas kesudian mengundang saya bagi menyempurnakan perasmian dan penutupan program Hari Terbuka Ektek Kulim 2019 dan sesi dialog bersama pihak industri pada pagi ini, pada tengah hari ini. Dan ini merupakan program yang pertama saya dan juga lawatan yang pertama saya ke Ektek walaupun saya orang Perlis. This is my first time dekat Ektek Kulim dan saya amat berbesar hati kerana saya diberitahu kawasannya agak besar. 100 hektar yang kita bangunkan hanyalah 50 hektar dan kita ada banyak potensi. Dan mula-mula Kulim High-Tech Park dibuka tu, saya dah tengok kawasan tu dulu sebelum ianya jadi macam sekarang. Dia terlalu banyak pembangunan yang direncanakan. Dan saya rasa dengan banyaknya industri yang tumbuh, kita berharap bahawa kita akan melangkah lebih jauh lagi. Dan kita duduk dengar kereta ni kalau boleh dapat lapangan terbang lagi bagus, tapi itu kita terpaksalah bergantung pada kerajaan persekutuan. Dan saya harap lebih banyak dapat kita lahirkan kerjasama dengan pihak industri, terutama sekali Federation of Malaysian Manufacturing dan juga kerjasama dengan KISMAC. Walaupun KISMAC kita tahu kebanyakan peruntukan tu dia datang daripada MEA. Dan kalau boleh kita minta dia pun macam PSDC dapat menjana pendapatan sendiri, dan kita akan beri lebih banyak penekanan kepada kursus-kursus jangka pendek. Dan sebab tu saya bawa anak buah saya daripada EPU. Saya sebenarnya 25 tahun kat EPU. Unit Perancangan Ekonomi sekarang dipanggil MEA. Dan kita berharap dengan perubahan dan hala tuju baru kita akan lebih membangun dan memberi cabaran kepada negara. Cuma saya difahamkan pelbagai aktiviti telah rancang dan dilaksanakan pada hari ini dan penyertaannya agak menggalakkan, terutama sekali lebih kurang 500 orang yang terlibat dalam TVET Run. Tahniah saya ucapkan pada pihak penganjur. Dan tujuan kita adakan program kerjasama dengan pihak industri untuk mendengar apakah keperluan rintihan dan apa pandangan yang kita boleh bantu untuk membanyakkan lagi kerjasama tersebut. Kerana kalau kita tengok di negara-negara lain, di negeri lain, contohnya di Johor, kita ada ILP Pasir Gudang, dia banyak kerjasama dengan pihak Petronas dan sebagainya. Dan saya harap juga di sini selain daripada First Solar, lebih banyak industri yang akan datang ke hadapan. Dan saya bersama-sama dengan kaki tangan di Kementerian Sumber telah berusaha untuk mendapatkan pelbagai insentif daripada pihak Kementerian Kewangan. Kita dah mencadangkan supaya jikalau pihak industri melabur ataupun menggunakan peruntukan untuk membina jentera di Ektek, dia orang akan dapat double tax deduction. Itu kita dah dapat. Jadi kita harap lebih banyak kerjasama dapat dipupuk, dan kita juga berharap bahawa peruntukan yang diberi melalui HRDF, Human Resource Development Fund, yang mana di bawah Kementerian Sumber Manusia, boleh digunakan pakai untuk meningkatkan lagi kemahiran. Dan kalau kita lihat tumpuan kerajaan pada masa ini adalah untuk memperbanyakkan lagi kursus-kursus jangka pendek bagi memenuhi keperluan industri dan mengurangkan jurang kemahiran. Itu yang penting. Tetapi apa yang membimbangkan saya ialah gaji. Ini yang masalah. Bila kita buat kajian di attack typing dan sebagainya, kursus bagus, dia orang kata dia nak tenaga mahir, tetapi gaji yang dia bagi itu agak begitu mengecewakan. Antara 1,300, 1,400. Pekerja asing kita bagi 1,100, kita yang lahir yang pergi terpaksa pergi 3 tahun ke dalam institusi latihan hanya dapat 1,400. Dia kata budak-budak tu tak mahir lagi. Tapi bagi saya, dengan ada pendekatan baru yang kita buat, terutama sekali kursus jangka pendek, kita harap industri dapat tampil ke hadapan. Kerana kita tahu bahawa ekonomi berkembang begitu cepat dan pusat-pusat ini tidak dapat keep up to the changes atau perubahan yang berlaku pada industri. Mereka sepatut datang dan membantu kita untuk menyediakan lebih banyak lagi tenaga pengajar yang dapat membantu. Sebab itu kita ada perubahan yang agak ketara. Kita akan memperkasakan akaun amanah kita supaya wang yang kita kutip melalui kursus-kursus jangka pendek kita dapat jana, dan juga kita cernakan balik untuk kita latih tenaga-tenaga pengajar. Please come forward. Itu yang saya harap daripada pihak-pihak industri. Dan untuk meningkatkan kemahiran industri juga, kita mengharapkan bahawa lebih banyak tenaga pengajar, bukan daripada tenaga pengajar kita, tetapi tenaga pengajar daripada pihak industri kita amat alu-alukan. Dan kita juga kerajaan telah memberi peruntukan lebih kurang 20 juta untuk contestable funding. Sayang, walaupun saya daripada KSM, Kementerian Sumber Manusia, yang banyak dapat ialah IKBN.
Sebab tu saya challenge kepada pihak ILJTM untuk mengambil peluang ini. Because waktu saya kat EPU, saya memang fight for this, dan saya harap Kementerian Sumber Manusia mendapat banyak faedah. Kalau boleh kerjasama dengan MARA ataupun Kismet, saya amat alu-alukan. Because take the opportunity, this are the challenge. Dan di bawah tahun ni juga kita ada dana wawasan, yang mana saya mesti bercakap dengan bos saya lama, Cik Johan, bagilah duit sikit untuk kita untuk move forward. Kalau pihak industri sanggup memberi sumbangan kepada kita, kerajaan akan cuba memberi sedikit sumbangan untuk kita sama-sama menjayakan program dana wawasan tersebut, dan kita harap dengan kaedah ini kita dapat mengurangkan jurang kemahiran atau skill gap yang ada antara pihak industri dan juga pihak institusi latihan. Dan selain daripada itu, pada hari ini juga adakan sesi dialog bersama industri bagi mendapatkan input berkenaan dalam program TVET kepada pihak pekerja industri, pembangunan modal insan, dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET. Dan apa kita dapat lihatkan bahawa dengan kaedah ini kita dapat meningkatkan produktiviti dan seterusnya dapat meningkatkan daya saing negara ke arah menuju negara berpendapatan tinggi. Segala input dan perkongsian ini amat bermakna kepada saya, terutama sekali dalam kita merangka rancangan Malaysia ke-12 yang akan kita sama-sama membantu pihak MEA untuk menyediakan satu platform yang lebih baik untuk kita dapat meningkatkan lagi input daripada pihak industri. Dan ianya diharap melalui sesi dialog ini dapat membantu institut latihan atau TVET dan memantapkan pengurusan latihan dan seterusnya meningkatkan kualiti latihan bagi menyediakan lapisan graduan ke pasaran pekerjaan. Saya juga amat berharap satu masa nanti saya ingin bersama-sama MEA dan juga MOF, Kementerian Keuangan, untuk kita panggil our strategic partner di kawasan ini. Sekarang ni kita panggil di bawah Kementerian Sumber saja. Saya berharap bahawa MARA, college community, college vocation dapat turut serta. This is the first time. Dan kita juga sebenarnya kerajaan bahawa ini telah mengarahkan kita melihat semula fungsi peranan TVET. Kita ada lebih 550 institut latihan private sector, public sector, dan kita ada lebih 5,000 program, dan kita dapati lebih daripada separuh program-program yang kita tawarkan bertindih-tindih. Dan bila apa yang paling menyedihkan ialah bila saya melihat di institut latihan kita, intake kita actually reduce by half. Kita sebenarnya over capacity, dan kita boleh menjana lebih banyak lagi peluang pendapatan dan sebagainya dengan meningkatkan program-program jangka pendek yang saya harap dapat kita cernakan pada hari ini. Dan saya sangat mengalu-alukan penyertaan dan kerjasama pihak industri, terutama sekali First Solar dengan Institut Latihan di Jabatan Tenaga Manusia, dan kita harap melalui kerjasama ini kedua pihak akan mendapat lebih banyak manfaat, terutama pelajar, pengajar, pekerja industri dan juga rakyat keseluruhan. Yang penting pada kerajaan ialah kita membelanjakan lebih daripada 4.9 bilion setiap tahun. Itu tak masuk operating expenditure lagi untuk pembangunan TVET. Tetapi apa yang sedih kalau kita tengok gaji rendah, outputnya masih gajinya agak rendah, dan juga outputnya masih kekurangan dapat memenuhi keperluan industri. Cuma apa yang kita lihat dari statistik yang diketengahkan oleh pengarah JTM tadi ialah kita sasarkan 35%, tapi sayangnya sekarang ni skilled worker yang ada di Malaysia adalah lebih kurang 28%. Dan kalau tengok dari segi demand setiap tahun lebih kurang 70 ke 80 ribu saja. Sedangkan setiap tahun daripada institusi latihan baik universiti, itu tak termasuk lagi luar negara, dan TVET, we are producing dekat 250 ribu. Kita ada lebih kurang 740 ribu yang bukan bekerja dalam sektor mahir, tetapi dalam sektor separuh mahir saja. So apa yang perlu kita ketengahkan ialah bagaimana kita dapat melahirkan tenaga pengajar mahir yang dapat memenuhi keperluan industri. Itulah cabaran kita. Kadang-kadang kita tak nak, because saya tengok kursus-kursus, bila saya tengok kursus yang ditawarkan oleh EdTech Kulim ni dengan kursus yang ditawarkan oleh kebanyakan ILP, itu saya tak tengok oleh IKBN, ialah hampir sama, dan we are competing in the same field. Itu yang menjadi ni. Dan benda-benda ni saya tengok daripada sejak saya masuk ke EPU lagi sampai sekarang bila saya jadi pengarah ketua usaha Kementerian Sumber Manusia, masih sama. Cabaran saya ialah kita telah beralih daripada perindustrian kepada services industri. Kalau tengok kebanyakan demand is actually in the services sector. Bagaimana kita nak memenuhi cabaran
yang ada terutama sekali pada sektor-sektor baru yang kerajaan cuba bangunkan. Contohnya sektor aerospace industry. These are the new area yang kerajaan akan memberi penekanan. Satu lagi yang bergerak cepat ialah sektor digital economy. Macam mana kita nak bekerjasama dengan pihak MDEC supaya perubahan yang berlaku dalam sektor digital economy dapat kita garap dan seterusnya dapat memberi manfaat kepada rakyat. Kita tak nak kita shock sendiri, kita produce apa yang kita rasa we are in the comfort zone. Itulah cabaran yang perlu kita hadapi pada masa ini. Dan bila kita tengok kurikulum dan sebagainya masih di tahap sama. Apa yang perlu ialah kita berubah. Kalau boleh kita more flexible. Bukan kita kata sebab tu kita ada kursus-kursus jangka pendek yang kalau boleh kita buat modularize dan structure. Di negara-negara maju contohnya Jerman dan juga Taiwan serta Australia, peranan sektor swasta amat penting. Waktu saya pergi melawat di Australia, kita dapati bahawa kurikulum yang diperlukan oleh institut dibangunkan sendiri oleh pihak industri. So bila bangunkan oleh pihak dia will determine apa keperluan dia sebenarnya. Itu yang penting. Bahawa tanpa penglibatan industri, pihak institut latihan di LJTM tidak dapat memberi 100% assurance that kita akan dapat memenuhi keperluan itu sebenar. Betul, kadang-kadang kalau kita tanya kepada kebanyakan lecturer terutama di universiti, saya dah selalu berbincang dengan pihak universiti, dia kata kita produce tenaga kerja yang ada berfikir. We are produce the thinking people. The industry should learn how to adapt and adopt. Tetapi apa yang diberi penekanan oleh pihak di institut latihan ialah kita nak 30% teori, 70% praktikal. Itulah peranan yang kita ada, kita perlu beri penekanan. Dan kita ada pelbagai program. Contohnya kita ada program SLDN, yang mana program-program ini kerajaan bagi lagi duit untuk kita train kepada industri. Dan sekarang ni kita juga ada program EIS ataupun program-program jikalau mereka diberhentikan kerja, kita akan ada latihan untuk mereka ditempatkan semula pada bidang-bidang baru. Itu yang dapat saya ketengahkan. Di samping tersebut malah bidang-bidang latihan yang ditawarkan juga perlulah disemak dan dijenamakan semula secara menyeluruh supaya saya terus kekal relevan, dia sampai menarik minat anak-anak muda di negara ini bagi menyertainya, terutama sekali generasi Y. Kadang-kadang cara kita style, kita train tu macam yang dulu-dulu lah. Kalau dulu kalau pergi lecturer tu, dia punya kertas lecture tu, kalau kita boleh tengok, macam saya dulu ada seorang lecture, kertas dia apa jadi kuning lah. Masih duk pakai sistem yang sama. Kalau kita tengok new way of thinking is actually penggunaan yang banyak guna digital interaction. Yang itu yang kita kena ubah. Ialah kita fahamlah apa tenaga pengajar kebanyakan daripada baby boomers. Macam saya jugalah. Tetapi budak-budak sekarang ni ialah daripada generasi Y, yang dia kalau dia boleh tahan dengar 10 minit, 30 minit tu pun dah cukup dah. Lepas tu dia start nguap tu habis dah. Itu yang jadi. Jadi kita juga dari segi tenaga pengajar kena adaptasi kepada perubahan dan apa keperluan pelajar-pelajar yang kat belakang tu dah start dah mengantuk dah. Dah pasal 7 km lari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehadiran revolusi industri 4.0 yang menekankan kepada pembinaan teknologi realiti maya tanpa banyak menggunakan tenaga manusia pasti akan memberi kesan terhadap pelbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, pendidikan Tibet adalah antara bidang cukup penting yang tidak ketinggalan mengimpact pembangunan baru ini. Keperluan kepada industri 4.0 bagi memastikan Malaysia berada pada landasan tepat bagi mencapai status negara maju. Di samping itu, kita juga melihat kepada pertumbuhan baru seperti aero angkasa dan juga digital dan juga green job. Saya tengok First Solar merupakan bidang baru yang berasaskan green job, dan juga kita perlu melihat kepada bidang baru yang berpendapatan tinggi, terutama sekali oil and gas. Walaupun harga minyak sudah jatuh dan sekarang meningkat balik lebih kurang $70 per barrel, dan ini merupakan bidang-bidang baru yang akan ditambah baik untuk kita sama-sama maju ke hadapan. Adalah diharapkan objektif penganjuran Hari Terbuka ACTEC Kulim 2019 dan sesi dialog terbuka bersama industri pada ini dapat mencapai dan para peserta komuniti dan pihak industri akan mendapat manfaat melalui program yang diadakan pada tengah hari ini. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.
Semoga usaha ini akan memartabatkan pendidikan TVET di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan Hari Terbuka ACTEC Kulim 2019 dan sesi dialog bersama dengan industri pada hari ini. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas ucapan, amanat dan perasmian oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Setiausaha sebentar tadi. Untuk meneruskan lagi acara, majlis disambung dengan sorotan tayangan montaj bagi semua aktiviti yang telah diadun sepanjang berlangsungnya program pada hari ini. Marilah sama-sama kita saksikan. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi dialog antara wakil-wakil industri dengan Yang Berbahagia Datuk Ketua Setiausaha dan Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Tajuk dialog kita adalah kerjasama TVET antara institusi latihan dengan industri. Untuk makluman, masa yang diperuntukkan untuk sesi ini adalah 30 minit. Pohon wakil-wakil industri yang ingin bertanya menyatakan nama dan juga agensi. Majlis dengan ini menjemput mana-mana wakil dari industri bagi mengutarakan soalan-soalan yang berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Setiausaha dan Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah dalam konteks kerjasama TVET antara institusi latihan dengan industri. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Saya Syakira binti Yahya daripada syarikat Ikisha Enterprise dari Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang. Kami menjalankan sesi bengkel seperti bengkel smartphone dan juga fotografi DSLR
Di samping itu kami juga menjalankan bengkel ataupun kursus untuk digital marketing. Okay, bagi yang berminat nanti boleh hubungi kami. Okay, so untuk soalan saya adalah, apakah dasar atau polisi atau pendekatan kementerian, jabatan yang dapat meningkatkan lagi kolaborasi antara institusi latihan dan pihak industri, terutamanya yang menghasilkan win-win situation antara industri dan institut latihan TVET. Mungkin kita ada sedikit penyediaan dana atau sebagainya. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Sambungkan dengan soalan yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya Zuhaizal Abdul Karim dari Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kedah. Jadi mungkin saranan dan soalan lah. Kalau tengok senario industri sekarang ni tak macam zaman 90-an dulu. Kalau zaman 90-an dulu kita penuh dengan syarikat-syarikat MNC. Jadi saya rasa kesesuaian macam Datuk pun sebut, kursus-kursus under ILJTM ni memang sesuai dengan zaman 90-an, di mana menyediakan tenaga-tenaga mahir kan. Tapi zaman dah berubah. Jadi Datuk juga sebut IR 4.0 dan juga cara orang-orang muda pun dah berubah. Sekarang ni mereka tak suka bekerja secara tetap. Banyak yang minat untuk bekerja secara freelance dan buat perniagaan kecil-kecilan. Ini feedback daripada ahli-ahli saya lah kan. Dan macam mana JTM nak respond towards a situation ini. Macam saya tengok sepatutnya kita perlu ada kursus as simple as untuk nak buat app kan. Itu pun rasanya belum ada lagi kan. Tapi sekarang orang dah diarus digital kan. Dan yang kedua dari segi lokaliti, contoh macam di Kedah. Kalau di Kedah kita, kalau kata ILJTM Jitra, kita masih lagi dengan kursus-kursus industri. Tapi kalau Jitra tu border trade zone antara Thailand dengan Malaysia melebihi 100 billion satu tahun. Itu services industry kan, logistik dan sebagainya. Tapi saya rasa pihak JTM kena tengok benda-benda tu. Kalau macam satu lagi kita nak develop rubber city kan, industri-industri komposit, saya tengok tak ada lagi kursus-kursus yang berkaitan dengan komposit. Jadi bila industri itu bergerak, dah take off kan, macam di sini ruang gasa semua kan. Kalau industri dah take off, kita baru nak design, nak buat kursus-kursus ini, saya rasa dah agak terlambat. Jadi soalan saya satu lagi, perlu kesesuaian kursus yang ditawarkan dengan tempat-tempat. Contoh kalau di tepi pantai itu mungkin kursus-kursus maritime kan. Kalau di border itu mungkin kursus-kursus yang services, logistik dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi lah, IR 4.0 tu dah merubah kaedah kita melakukan perniagaan. Saya tengok banyak institusi dia buat IR 4.0 ni dalam bentuk manufacturing. Manufacturing kalau di Kulim ni saya rasa yes, sebab kita masih ada banyak MNC. Tapi keseluruhan di Malaysia ni dia a simple digital kan, macam social media macam yang cakap tadi kan. Jadi saya rasa keperluan-keperluan tu kena tengok juga, sebab keperluan tu dah volume dah besar kan, keperluan dah makin banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Kita buka lagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya terima kasih kepada Syakira daripada Bertam dan seterusnya kepada Zahida daripada Dewan Perniagaan Kedah dengan pandangan-pandangan yang agak bernas. Pertama dari segi dasar-dasar kementerian dan bagaimanakah kita nak menggalakkan kolaborasi. Memang dasar kementerian sekarang ialah meningkatkan lagi kebolehpasaran graduan. Walaupun kita tahu bahawa kebolehpasaran graduan kita agak tinggi, dekat 94, 95. Tapi yang merisaukan kita ialah gaji dia orang agak rendah.
Itu yang agak big challenges. Dan bagaimana kita, apa yang kita produce, yang kita keluarkan oleh industri, oleh LJTN kita dapat memenuhi keperluan industri. Tumpuan kita memberi penekanan kepada kebanyakannya khusus jangka pendek. Kalau kita tengok pada dulu, kita memberi penekanan pada khusus jangka panjang, tetapi dengan penyediaan khusus jangka panjang ni, kita tengok macam tak berbaloi. Selepas 3 tahun kerja dapat gaji 1,400, 1,300. So apa yang kita boleh cadangkan pada pihak industri. Dan bila saya cakap dengan FMM dan MBF, dia orang kata kami tak nak yang mahir sangat. Apa yang kita nak, seseorang yang boleh operate dan dapat memenuhi kehendak kita. Contohnya kursus 3 bulan, 4 bulan, you know about the subject matter, kita training dekat industri. Dan kita akan menggalakkan lebih banyak pada RPL, Recognition of Prior Learning. Maksudnya dia collect kemahiran, dia masuk balik. Kalau di negara-negara luar, di Jerman dan sebagainya, itu kaedahnya. Maksudnya kita akan cuba beralih kepada industri yang dapat memenuhi keperluan, macam kita buat dengan First Solar. Kita dapat dengan First Solar, dia punya employability agak tinggi, dan industri juga dapat reduce sikit-sikit. Itu yang kita nak. Dan kalau kita boleh, kolaborasi ini dapat diteruskan, diperluaskan, bukan saja dalam sektor industri, tetapi juga sektor-sektor luar. Kalau kita tengok dalam sekarang ni, kalau saya tengok kursus ni pun, saya dah melawat tak kurang daripada 10 ke 15 institusi. Saya tengok almost the same. Dan bila saya tengok waktu saya kerja dekat EPU dulu lah, EPU sekarang MBA, kursusnya hampir sama dengan LJTN, dengan Kementerian Belia baik, MARA baik, hampir sama. Dan kita nak tengok kalau boleh kita sit together by zone. Itu yang sebabnya saya nak cuba adakan sini, supaya kalau di negara luar, dia bagi peruntukan bukan bagi kat institusi, dia bagi kat student. So student akan pilih kursus yang paling ada demand, yang boleh memberi pendapatan lebih tinggi. Tapi sekarang funding kita ialah funding kepada institusi. So apa yang institusi buat, apa yang kita tengok di universiti pun hampir sama, iaitu di manakan kalau ada lecturer tu, dia kena ajak kursus tu, bukan apa yang industri nak. Itu yang cabaran kita hadapi. Sebab itulah kalau kita lihat, untuk keluaskan program-program, kita galakkan mereka ada pengalaman industri, come and work together dengan institusi. Dan kita telah menggalakkan, kalau kita tengok dari segi kursus-kursus yang kita tawarkan, kita banyak kepada short courses, yang mana ini yang paling banyak demand. Dan kalau kita lihat, dia boleh cater kepada 3 bidang. Pertama, orang yang diberhentikan kerja pun boleh dapat. Yang kedua, mereka yang bekerja, kalau dengan FMM baik, dengan industri baik, dia orang boleh coming back to ke belajar, kita certify dia orang, dia balik tempat kerja. Cuma yang seterusnya ialah mereka yang baru keluar daripada sekolah atau institusi latihan. Kita tak nak dilabelkan institusi latihan ni sebagai drop out. Maksudnya orang lain tak terima baru masuk LJTN. Kerana kita dapati banyak ikon-ikon yang mendapat gaji sampai 50 ke 60 ribu. Tetapi apa yang dia buat, macam tadi dikatakan betul, kebanyakan dia orang bekerja sendiri. Dan gaji dia orang mencecah lebih kurang 50-60 ribu. Contohnya, saya pergi kat Kemaman, dia belajar otomotif, tapi dia tak guru domok otomotif. Dia belajar otomotif kepada bidang-bidang khusus. Contohnya membaiki kereta yang high-end. Kalau ada Mercedes ke, BMW ke, yang ni dapat gaji tinggi. Yang maksudnya, lepas tu dia buat online pula. Dulu kita pergi, kalau kereta rosak, kita pergi ke bengkel. Sekarang you can call, dia pergi ke rumah. So tak susah. Sebab tu kita tengok yang baru-baru ni, kalau bateri kereta rosak, call saja dia akan pergi hantar. So benda-benda ni yang baru. Begitu juga kalau tengok spa terapi dan juga aircon. Kalau kita ada banyak, semua ILP kita banyak yang produce aircon, tapi kita tak ada satu sumber web provider yang mana ILP ni kata boleh integrate. Siapa nak provide aircon di institusi latihan baik, jabat baik, call kita akan pergi servis. Ataupun wiring, kita banyak produce, tapi kita ni kadang-kadang attitude kita kalau boleh nak kerja makan gaji. Sama juga lah kalau nak mina anak orang kerja tetap kan, kerja sendiri. Kalau orang kata kerja tetap tu, punya demand tu tinggi sikit kan. So attitude ni kena berubah, dan kita juga sepatutnya willing to take challenge. Itu yang saya rasa yang kita perlu. Begitu juga dengan bidang-bidang baru. Yang ini kita perkenalkan macam komposit, rubber city dan sebagainya, dan kesesuaian dengan keadaan tempatan.
Sebab tu kalau dulu kita buat dasar, kita duduk kat KL, kita rancang. Dan apa yang kita buat sekarang ialah kita jumpa industri. Apa industri nak, kita engage dia, kita cuba sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Macam tadi juga saya duk bincang dengan dia orang, maybe kalau RLP kita dekat dengan Brunei, why not kita tap from Brunei? Tenaga pengajar, besides that kita juga memperluaskan kemahiran. Begitu je kalau RLP kita dekat dengan Johor, why not kita train pelajar kita untuk bekerja di sana. Then let them compete. Kalau ayat kita boleh dapat pendapatan tinggi, itu yang kita nak. Yang penting ialah kita dapat melahirkan tenaga pengajar, tenaga pelajar, pelajar-pelajar yang dapat memenuhi keperluan industri. Because kalau kita tengok sekarang, bidang-bidang ini merupakan bidang-bidang utama sekali yang saya highlight tadi, ialah bidang-bidang digital, aero angkasa, design. Sekarang ni PM kata nak design fighter engine. Benda-benda nanti high demand. Dan kalau kita tak bergerak cepat, pihak private sector akan change. Contohnya baru ni, dalam 2 hari lepas saya pergi kat Sunway. Dia kalau tengok Sunway tu kecil je, tapi dia punya intake lebih kurang 20,000. TVET saja 8,000, universiti dia kat 12,000. So tengok macam mana dia berubah. Kita ni keseluruhan ILP kita dengan AgTech kita punya intake berapa? Tak sampai 10,000. So this a big challenge. Macam mana dan kalau tengok AgTech kuliah ni lebih kurang 1 ekar, 50 ekar kita guna. Tapi because kita tak ada budaya macam berniaga, so kita tak makan gaji okey kot. Itu yang kita tak nak. Kita nak take the challenge. Yang ini kerana ia merupakan tempat untuk kita untuk membangunkan minda dan perubahan sikap anak bangsa kita. Itu yang penting, terutama sekali generasi Y. Mereka ni kalau kita buat benda yang sama, dia boring. Dan kita dapati bahawa pengambilan bukan saja di ILJTN, saya sembang juga dengan IKBN, menteri dia kata di IKBN pun intake jatuh 50%. Saya pernah jadi pengurusi di JMI. JMI yang kata Jerman tu pun jatuh lebih kurang 60%. Termasuk juga Uni KL. So apa menyebabkan attitude pelajar ni tak nak meningkatkan lagi kemahiran? Itu kena kita kaji. Adakah kita produce something that keperluan industri, ataupun kita ni kadang-kadang khusus apa yang kita pernah buat kita inherit dan kita ajar itu. Itu yang kita perlu nilai dan kaji secara teliti. Terima kasih. Cuma nak tambah sikit kepada apa yang Dato' Amir bercakap tadi. Ini tentang kesesuaian kursus persekitaran contohnya. Kita sekarang ni kita adakan satu penambahbaikan kepada pengurusan ILJTM. Kita contohnya akan adakan dipanggil Institute Industry Management Board, di mana dia akan adanya wakil daripada industri supaya kita dapat mengetahui apakah maklum balas mengenai kursus-kursus yang kita nak laksanakan. Jadi kita akan adakan Institute Industry Management Board tu di keseluruhan 32 institut di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Dan kita telah mulakan untuk contoh 4 tempat. Satu ialah di AgTech Shah Alam, ILP Kuala Lumpur, JPM Malaysia Technical Institute, dan juga di ILP Arbung Gempili. Tapi bila kita buatkan Institute Industry Management Board, kita perlukan sokongan daripada industri. Sebabkan contohnya industri ni dia kadang-kadang dia mengharapkan bahawa magic datang daripada institut. Maknanya institut boleh mengeluarkan graduan yang terus masuk bekerja di industri. Tetapi kita perlukan kerjasama. Contohnya mungkin dari segi contohnya ekosistem TVET pun mungkin perlu diubah sesuai. Contohnya mungkin seperti mana Dato' Amir sebut tadi, kalau dari segi mengharapkan kerajaan untuk terus membeli peralatan latihan, tidak mungkin lagi dah. Sebabkan dari segi keadaan ekonomi tidak akan mengizinkan. Maka dari segi perkongsian strategik antara industri dan juga kerajaan ni, mungkin dari segi latihan teori buat di institut. Tapi dari segi dia punya praktikal di industri, maknanya industri diharapkan dapat menyediakan peralatan, dan bila mereka ni tamat, terus boleh maknanya dia dah menyesuaikan diri dengan persekitaran pekerjaan. Berbalik kepada kursus, kita memahami dan kita juga akan membuat satu kajian mengenai mengurangkan pertindihan kursus di kalangan institut yang 32 ni lah. Tapi dalam kita melaksanakan kursus-kursus baru,
4.0 umpamanya, kita perlu melatih tenaga pengajar terlebih dahulu. Maka apa yang kita akan buat untuk tahun ni bagi institusi di bawah LJTM adalah kita akan perkenalkan contohnya training of trainers bagi drone, training of trainers by cyber security contohnya. Itulah antara kursus-kursus yang kita akan perkenalkan, tetapi perlu kita latih pengajar kita terlebih dahulu. Dan juga dari segi masyarakat ataupun generasi muda sekarang ni, dia kalau kita lihat dia banyak nak pergi pada kursus yang hospitality. Contohnya, kami tidak menawarkan kursus hospitality, tetapi memandangkan permintaan tinggi ke arah tersebut, maka kita telah pilih 3 tempat yang akan menawarkan kursus hospitality lah. Di bidang maknanya di hospitality. Satu kita akan buat di RLP di Bentebal, kita akan buat di RLP di Mersik, dan kita akan buat di RLP di Marang lah. Jadi kita berharapkan bahawa kita lihat bahawa budak-budak muda ni sekarang ni pun ada yang tidak mahu pergi kepada teknologi, dia inginkan kepada khusus hospitality. Jadi kita akan tawarkan lah. Tapi saya seru kepada industri supaya berikan kerjasama kepada kami, bekerja bersama dengan kami, supaya maknanya adalah untuk kepentingan kedua pihak lah. Itu paling penting sekali lah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk atas penjelasan jawapan itu tadi. Kita buka pada soalan ketiga, mungkin soalan yang terakhir. Salam sejahtera. Nama saya Siwa Guru, saya dari Pesola Malaysia Sendirian Berhad. Okay, soalan saya, apakah program-program yang telah dilaksanakan, yang telah dirancang ataupun yang akan dirancang dalam memperkukuhkan kerjasama industri dan institut latihan TVET yang mungkin boleh dijadikan benchmark oleh pihak industri maupun institut latihan TVET? Terima kasih. Okey, kita buka pada satu lagi soalan ya. Salam sejahtera. Nama saya Vignesh daripada Intel Technology High Tech. Okay, so boleh campur some English? Thank you. So seperti Tuan kata tadi, the collaboration, right? So there's a lot of collaboration. Sekarang baru kami dengar. So there's no action bila mai dekat like Intel Technology, right? Actually there's no action that kita tak tengok like attack come to us. Actually if you ask us, ini pertama kali that when we invited there's such attack over here. Bila actually we hire a lot, kita hire a lot of people, a lot of technicians, engineers, and Intel adalah salah satu company yang 100% local, no foreigners, 100% local, every level, right? We try to get a lot of local expertise, and in term of Intel adalah satu company, jangan ingat teknologi saja, we are diversified. There are finance, HR, and selalunya Intel over here is a hub. Kita juga adalah hub, right, for Asia Pacific, right? So bila first time kita listen to this, that there's a thing that ada collaboration. Maybe another thing that we need help is how attack or can come to us so that kita adakan more collaboration so that we can work on this. Okay, that's so how we want to do that. Terima kasih atas pandangan daripada First Solar dan juga daripada Intel tadi. Sebenarnya ini pertama kali yang kita buat. I do understand. Kita kadang-kadang macam saya cakap tadi, kita banyak shock sendiri. And in actual fact, kita di peringkat kementerian, kita selalu bekerjasama melalui dipanggil National Labour Advisory Council, yang mana kita membawa majikan dan juga pekerja untuk sama-sama berbincang. Dan kita dipahamkan bahawa FMM, dia ada 8 training institution. Saya kata kepada Datuk Palani, you don't need to expand or to build more, just collaborate with us. Dan kalau boleh First Solar baik, Intel baik, terutama First Solar dah banyak collaboration, saya diberitahu. Dan
kita juga ada peruntukan daripada PSMB yang mana you orang contribute nearly 1%. So you can utilize that money. Dan kita juga ada memberi banyak kursus-kursus melalui sama ada KISMET, PSDC dan sebagainya. Kursus itu dibiayai oleh kerajaan. Dan saya cadang juga dengan KISMET dengan PSDC, kalau tempat dia tak cukup, dia boleh buat kat LP. Use the facility. We are providing them no less than 50 million. Dan juga kerajaan sekarang ni dia ada contestable funding, dan kita harap sangat-sangat kalau you boleh bagi equipment you, contribute, we are willing to help. Dan this equipment bukan free, you boleh claim double tax deduction, dan we can train to meet your specification. Dan kalau you mencarum daripada dengan PSMB, you can use the fund that we have under PSMB. So these are the facilities that we have. We can come back again, maybe kita buat kat Kulim High-Tech Park ke pula. Sekarang kita buat kat sini, maybe kalau saya kata kat dia orang, kenapa kita buat hari Sabtu Ahad? Banyak orang cuti, bila cuti ni susah sikit nak dapat crowd. Maybe hard time juga, kalau perlu saya datang, saya akan datang sekali lagi. Kita buat di Kulim High-Tech Park, panggil PSDC pun tak apa. Kita akan panggil semua daripada awal LP, dan saya bercadang kalau boleh kita panggil daripada MARA baik, daripada college community, dan juga daripada IKBN. Kebanyakan ni saya kenal. Saya ni bernasib baik kerana saya sebenarnya dah 25 tahun, 26 tahun kerja dekat EPU, Unit Panca Ekonomi. Sekarang ni MEA. So apa masalah kebanyakan ni, kita dah beberapa kali buat perancangan dan sebagainya. Saya terlibat 3 kali sebenarnya. Kita nak buat macam mana nak move up. Kepada sekarang ni yang kita kebanyakan buat kursus, yang kita buat, kita rasa UNAP. Tetapi apa yang UNAP berbeza dengan apa yang kita produce. Itu saya rasa gap tu yang paling besar. Kadang-kadang technician you pun agak berbeza dengan keperluan. Apa yang saya dipahamkan juga. Dan bear with us. This is the first time that we have. We want to have more engagement. We welcome kalau you sendiri, kalau sanggup bekerjasama among the industry, adakan satu kursus, kita akan datang. That's something yang saya harap. Bukan saja kerajaan saja yang akan menggalakkan you datang, tetapi you boleh panggil, kita akan datang. We will bring all our staff dan semua untuk kita dengar apa keluhan dan masalah, untuk kita sama-sama bantu. Kalau tak cukup duit, kita akan cuba minta. Because kerajaan macam-macam funding, kita ada contestable funding dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita punya masalah ialah curriculum change very fast, technological change very fast, especially in macam First Solar dengan Intel. Your technological change is very fast. We can't cope up. But you have the expertise. Why not you help us to train our student to meet your specific requirement? Kalau you perlukan PSDC, we call PSDC. Because PSDC pun kita bagi peruntukan. So we can widen the coverage. Itu yang saya harap. Dan kita tak nak kita bertepuk sebelah tangan. Kalau boleh, let the industry come and we try to help you. Itu yang kita punya cadang. Nak kata ini yang merupakan kali pertama, dan terakhir saya rasa we will have more. This is the first time yang saya rasa dapat membantu industri. Please let us know what you really want. Kita tak nak produce sesuatu yang kita produce, but at the end of the day, dia kata apa, bila saya selalu bincang dengan MEF, we are not produce what we want. Dan dia orang kata kat saya, kita tak perlulah orang sampai 3 tahun. Kita kata 6 bulan, you know basic theory, then kita ajar kat industri. Dan kita boleh help you to certify. Tapi apa yang kita minta, betul-betul dengan ikhlas, bagilah gaji yang setimpal. Itu saja. Kalau tidak, dia orang dah pandai 3, 4, 5 tahun, apa dia pergi ke Singapura. Kalau kita tengok banyak technician, engineer kita, kalau kita tengok yang saya bersama dengan Sunway baru ni, Sunway Construction, dia kata engineer dia bayar gaji 2,500, 2,000. So selepas 5-6 tahun, apa dia buat? Dia pergi ke Dubai, which they can earn $10,000. Tapi kalau kita bagi gaji yang setimpal, I think orang Malaysia ni agak sentimental. Dan terutama sekali orang Melayu dan Cina dan India, bila dia pergi luar, satu yang dia akan missing, our food. Yang itu yang dia kata dia akan patah balik. Walaupun gaji dia lebih rendah, tetapi bagilah gaji yang setimpal. Because they want a good challenges. Dan kalau boleh, yang paling saya risau tadi soalan dia, tak bolehkah ambil pekerja asing? Because ini yang masalah penyakitnya. Bila saya buat ceramah ni, dia kata last sekali saya nak ambil pekerja asing, boleh tak tolong? Itu yang kill. Because pekerja asing you boleh arah dia orang kerja Sabtu Ahad, gaji 2,000, dia akan datang. Tapi ayat kita kena faham, kalau mereka orang malas, takkanlah tiap-tiap hari pukul 4, pukul 5
daripada Johor Bahru naik motor pergi kerja di Johor Bahru. Pasal dia orang dapat gaji 2,000, 3,000 Sing dollar. Driver saja dapat 2,100 ringgit Sing dollar. Kali 3, 6,000. Can you pay them? Itu yang masalah kita. Kita nak the best. Saya tanya MEF, semua nak the best. Saya pernah pergi ke di Perak, satu company yang besar. Dia kalau nak CGPA 3.5 semua. Last kali saya kata, berapa gaji you nak bayar? 1,400. So saya kata kalau you nak dapat 1,400, nak dapat CGPA 3.5, forget it lah. If you pay peanuts, you get the money. Itu yang saya harap terus terang. Kalau kita sincere kepada rakyat kita, kalau kita sayangkan kepada rakyat kita, bagilah gaji yang simpel. Itu yang saya harap. We can help you to train, we can fund you to train, but to retain is a very big challenge. You need to have a good ecosystem at the workplace. Thank you very much. I think just to add, because you mentioned that this first time collaboration, I'm not surprised. Because when we organize a session with National Union of Teaching Profession in Ipoh, even the teachers are asking, what is ILP? What is attack? So I was surprised. So now I think that should not be the end to it. I think that there should be a first for everything. Even though we are taking a baby step, but it's okay for us. I think cumanya bila referring to First Solar, even First Solar pun, when they decided to have this program with us, they wrote to us, asked us to JTM to pay for 500. Say we cannot afford to do that. So we introduce them and have discussion with HRDF, and they realize that their contribution for the levy to HRDF can be used to fund their students or their workers to have this training. So I think Intech can use the same thing. Even for the Institute of Industrial Management Board that I mentioned just now, the selection of companies actually is being screened by HRDF. That means these companies or industry are regular contributor for levy payment to HRDF. And then why we need them? Because we can assist them for upskilling and reskilling of their workers. So that's most important. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas penghuraian jawapan kepada soalan yang ditanya. InsyaAllah kita akan adakan lagi sesi dialog ini pada satu masa yang lain. Boleh kita dapat daripada student satu atau dua soalan? Bagi chance lah adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, kita buka tanya soalan, just come forward. Because kita dengar industri nak macam-macam. Tapi student pun, adakah awak berminat? Kita nak tengok apa yang you nak. Come, adik-adik semua, bukan adik-adik apa, anak-anak lah. Sebaya dengan anak-anak saya. Bagi tahu apa dia nak. Gaji dia setimpal ke tak? Suasana kerja bagus ke tak? Tahu tak TVET apa? Kalau orang kata pergi sekolah vocational zaman saya tu, dia kata ni memang hancur lah. Budak-budak yang kata tak makan saman. Tapi sekarang TVET banyak yang jadi kaya tahu. Takkan tak malu kot orang Kedah ni. Tak apa, duduk pun tak apa. Tanya aja adik. Anak-anak tanya aja. Berani tanya orang kata orang Kedah ni tak apa nak berani sangat. Tak apalah kalau tak ada. Ada. Tak nak. Cuba tengok satu dua. Cikgu pun tak apa kan tanya. Cikgu nak tanya pun tak apa. Kalau cikgu kata apa nak pergi ke sekolah pun kita akan pergi ke sekolah. Kalau cikgu nak tanya pun tak apa. Allah tak berani juga. Tak apalah kalau tak berani tanya pun tak apa, tanya cikgu. Kalau dengan kami ni kadang-kadang seria juga. Orang utara kata seria juga. Takkan okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ahmad Nawawi, student Etik Gulim. Saya ada soalan, kenapa IKTBN dan IKBN free, mai dekat Etik kena bayar? Terima kasih. Soalan yang amat bagus. Sebenarnya waktu saya pun heran juga. Kenapa IKTBN dia dapat allowance lagi? Dah lah free dapat allowance, betul tak? Saya tahu. Tapi kenapalah kena Etik LJTM ni tak dapat allowance? Lepas tu kena bayar lagi setengah kalau diploma.
Itu sebenarnya dasar. Kita akan lihat dan kaji. Kita akan bentang balik untuk penyelarasan. Tak adil kalau kita attack dan dulu kalau nak kira dulu SKM 1 2 3 pun kita kena bayar. Itu pun kita fight. Dan kita akan melihat dan memohon special kita akan bawa lah ke pihak Jawatankuasa Penyelarasan Tibet. Saya tahu masalah tu. Masalah kena bayar ni, dah hilang tak ada. Lepas tu harga barang mahal. Nak beli minyak motor pun tak ada. Yang tu, dan kadang-kadang kursus lebih kurang sama aja. Kadang-kadang IKBN yang kita pun dekat sebelah-sebelah aja. Terima kasih kerana memberi pandangan tersebut, dan sebenarnya kita tahu masalah tu, dan terima kasihlah tadi. Kita akan cuba bawa ke tengah lagi. Sebab tu saya cadang saya nak bawa EPU, MOF, supaya central agency ni kadang-kadang waktu zaman saya tu bos tak bagi keluar, tu dia tak tahu. Sebab tu saya ajak anak-anak buah peserta dia orang ni, anak buah saya dulu, mai tengok apa masalah dia orang, terutama sekali adik-adik. Saya tahu masalahnya cost of living tinggi, mak pak kita bukan kaya sangat, kita duduk kat Kedah Perlis tu, jadi nak bayar kita. Walau bagaimanapun saya kata kita kena bersyukurlah. Benda tu kita take note. Kalau kita tak nak kita take note. Tapi kalau tengok di negeri-negeri lain di Filipina, di Thailand, banyak kena bayar sendiri. Tapi kita cuba kalau boleh sebaik mungkin to provide the best facilities. Itu yang saya boleh assure. Yang itu saya minta maaf sangat. We are still fighting. Untuk you orang kalau tak dapat elam pun sama kata. Tak fair. Kementerian Belia free. Sebenarnya Kementerian Belia tu sepatutnya dia nak bawa di bawah kita. Tak macam mana dia punya menteri pandai bersilat, dapat balik kekal. So betul yang diutarakan amat betul. Tapi itu dasar. Dan kita akan cuba fight benda tu. At least kalau tak dapat be apalah. Okey, ada apa-apa lagi? Okeylah. Terima kasih. Demikianlah tadi tamatnya sesi dialog di antara yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha dan Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia dengan wakil-wakil daripada industri. Majlis mengucapkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada semua. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha diiringi oleh yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia untuk menerima cenderawasih daripada Tuan Pengarah Aktek Kulim sebagai tanda kenang-kenangan. Dipersilakan. Seterusnya, majlis sekali lagi menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Aktek Kulim untuk menyampaikan pula cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah Aktek Kulim di atas penyampaian cenderahati itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah juga majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Bunga seroja di atas bara jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Majlis dengan ini mohon untuk bersurai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha, Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia dan Yang Berusaha Tuan Pengarah Aktek Kulim untuk turun ke barisan hadapan bagi sesi bergambar bersama wakil-wakil industri.
Semua hadirin juga dijemput ke hadapan untuk bersama dalam sesi bergambar. Dimaklumkan juga, tuan-tuan dijemput untuk jamuan makan tengah hari. Bagi VIP, jamuan disediakan di bilik santapan Bestari. Bagi para jemputan lain, jamuan ada disediakan di kafeteria at Ted Kulim. Terima kasih. Dimohon yang berusaha Tuan Pengarah Ted Kulim untuk mengiringi yang berbahagia Datuk KSU dan Datuk KP serta jemputan VIP untuk kejamuan makan tengah hari. Terima kasih. Terima kasih.